Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan Malaysia. Yang bahagia Tan Sri Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Seterusnya KSU, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini penghantaran pertama vaksin Pfizer BioNTech telah pun tiba dan mendarat di Malaysia sebanyak 312,390 dos. Ini adalah penghantaran yang pertama dan kita akan bakal menerima penghantaran yang kedua pada 26 hari bulan dan seterusnya setiap 2 minggu kita akan terima sampailah kita menerima keseluruhan tempahan kita daripada Pfizer. Ini untuk Pfizer sahaja. Ini belum lagi kita umumkan vaksin-vaksin lain. 27 hari bulan kita terima batch pertama daripada Sinovac. Itu adalah in bulk untuk kita bawa. Masih lagi sedang dinilai oleh NPRA. Tetapi hari ini merupakan satu hari yang bersejarah mana vaksin sudah pun sampai dan kita bolehlah buat persediaan awal untuk memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya ingin juga mengumumkan di sini bahawa vaksin-vaksin yang telah pun sampai hari ini akan dihantar ke 16 lokasi pusat simpanan vaksin di seluruh negara. Dan vaksin juga telah dihantar melalui kenderaan darat daripada Singapura ke Johor dan vaksin akan tiba di Johor Bahru pada pukul 2 petang. Vaksin juga akan dihantar ke Pulau Pinang melalui pesawat dan vaksin ke Pulau Pinang akan tiba pada jam 6 petang, ya, 2 petang di Johor, 6 petang di Pulau Pinang. Dan semua vaksin ini akan dihantar kepada 16 pusat simpanan vaksin seperti mana yang saya umumkan tadi. Dan saya juga nak umumkan bahawa kita telah buat keputusan untuk awalkan permulaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, di mana pada hari Rabu iaitu 24 hari bulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Bahagia Tan Sri Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, akan menerima suntikan vaksin pertama di Klinik Kesihatan Putrajaya pada 24 hari bulan hari Rabu selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Ya. Setakat ini jumlah barisan hadapan yang telah berdaftar untuk menerima vaksin untuk fasa pertama adalah 271,802 orang. Ini yang telah daftar daripada sektor kesihatan dan juga sektor-sektor lain. 57.3% daripada jumlah tersebut adalah anggota perubatan dan kesihatan, 17 dan 42.7% adalah anggota bukan kesihatan, termasuk Angkatan Tentera Malaysia, Polis, Rela, Penjara, Custom, Jabatan Kesihatan dan juga bomba dan pasukan bomba dan penyelamat. Itu adalah maklumat yang terkini yang boleh kita kongsi dengan media pada hari ini. Saya jemput Dr. Adham kalau sekiranya ada apa-apa untuk maklumkan kepada media. Dok. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri Musti dan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Minister Transport, para hadirin. Dengan ketibaan vaksin batch pertama ini bermakna kerajaan sudah boleh memulakan program imunisasi COVID-19 di seluruh negara. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan sokongan semua pihak dapat kita seterusnya melaksanakan pelan vaksinasi kebangsaan COVID-19. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Musti, bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan orang yang pertama akan diberikan vaksin. Dan langkah ini sangat penting kepada negara dan juga dunia. Ini bermakna rakyat Malaysia kali pertama akan menjayakan vaksin daripada Pfizer BioNTech. Perkara yang saya ingin maklumkan ialah berkenaan dengan kebaikan yang akan kita perolehi daripada pelaksanaan vaksinasi ialah
kita boleh mendapat indirect benefit daripada vaksin Pfizer ini. Pertama, program surveillance ataupun pemantauan selepas pemberian vaksin, kita akan bekerjasama dengan Pfizer untuk memastikan bahawa keseluruhan fasa surveillance selepas pemberian vaksin dapat kita laksanakan kerjasama dengan Pfizer. Yang kedua, berkenaan dengan LDV, low dead volume syringes yang kita perlu gunakan untuk mengelakkan pembaziran. Kita akan berunding dengan Pfizer supaya negara kita merupakan pengeluar untuk diaturkan ataupun diagihkan ke peringkat international, insyaAllah. Dan yang ketiga ialah berkenaan dengan bagaimana teknologi shipment ataupun teknologi berkaitan dengan pengedaran dan juga penghantaran vaksin ini sangat penting kerana dia memerlukan satu temperature yang rendah iaitu -80 dan dia memerlukan pelbagai kotak ataupun dipanggil thermal shipper, dia kena panggil apa yang dipanggil ultra low temperature freezer, top logger, data logger dan juga top logger dan juga cold box untuk dihantar ke pusat-pusat vaksinasi. Alhamdulillah, vaksin Pfizer kita end to end, bermakna semua pengantaran sampai ke tempat untuk membeli vaksin. Itu saja daripada saya. Okey, ada apa-apa soalan? No questions? Any questions from Zoom? Ya. Sabah dan Sarawak, kita sedang buat perancangan untuk dihantar ke Sabah Sarawak. Belum lagi, nanti kita akan umum. Hi, Joseph Reuters here. Ya. Hi, I've got a question for Dr. Sri, Dr. Adam. Yeah. He mentioned earlier about the loaded volume syringes. Could we get more details on that production arrangement with Pfizer on, just explain a little bit more on how Malaysia is going to become a producer, as you mentioned, to be exported out? Yeah, thank you. Yeah, this is a exercise that we have to put in place where we have to use low dead volume syringes. Initially, we have to consider Pfizer arrangement with one vial with 5 doses, but after we are being told that we receive in one vial 6 doses, so that equivalent to 6 times. 6 people have to vaccinate. So to reduce any further wastage or spillage, we need to have very specialized syringes that we call low dead volume syringes. So in that matter, we need to speed up our production, and at the moment, we able to procure from a company which have been produced that overseas. In that matter, we need to see things that Malaysia also part of where low dead volume syringes can be produced, and that count to Pfizer will help us in that technology, and we will discuss further how best and equivalent to other manufacturer all over the world for low dead space volume syringes. So now we are discussing with TPA where the benefit from buying this Pfizer BioNTech will further enhance our scientific and our technology in delivering this vaccination for the public. Thank you. Saya cuma nak tambah sikit kepada apa yang disebut oleh Dr. Adham tadi. Kita semua ingat beli vaksin saja, tetapi pembelian peralatan-peralatan peripheral ni sangat penting, dan perancangan telah pun dibuat awal oleh KKM untuk memastikan bahawa peralatan-peralatan tambahan peripheral ini cukup untuk kita melaksanakan program imunisasi kita.
Untuk Pfizer, dalam satu berbuli Pfizer ada 6 dos. 6 dos. Tetapi dos yang ke-6 itu hanya dapat diambil dengan picigari low dead volume, dengan low dead volume syringe. Kalau tak, dia tak boleh nak ambil yang dos ke-6 tu. Sebab itu KKM telah buat perancangan awal, Dr. Adham sendiri telah buat persiapan untuk mendapatkan picigari low dead volume ini. Kalau tidak, tak dapat 6 dos daripada satu berbuli, satu vial. Sebab itu banyak negara yang dia terpaksa membazir satu dos ataupun satu dos daripada vial ataupun berbuli sebab dia tak dapat low dead volume syringe. Tetapi berdasarkan kepada perancangan awal Dr. Adham dan KKM, alhamdulillah we can get enough low dead volume syringes. In fact, we already have some ready to go now. Macam mana? Ya, seluruh program diawalkan. Bincang dengan Dr. Adham dengan Tan Sri tadi. Selepas PM dengan DG, kita akan mulakan dengan immunizers, mereka yang akan suntik, vaccinator, ya, sebab kita nak kena bagi vaksin kepada vaccinator dulu, nak kena melindungi mereka. So we'll start then, ya, Tan Sri. Anything else? There's hands up on the Zoom, NST and Code Blue. NST? Nura? Nura or Berita Harian, your hands are up. Hello. Yeah, hi. Hi. Celine from Kobu here. I just wanted to ask, the vaccines will be sent to 16 vaccination storage sites. Could you explain how many doses for each of those sites and which districts they are? And then also, could you explain the process of delivering the doses from those storage sites to the actual vaccination sites? Yeah, for the 16 sites, I cannot give you the exact site, obviously, for security reasons. But we have 4 sites in Johor, 2 sites in Pulau Pinang, 6 sites in Selangor, 3 sites in Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, and 1 site in Wilayah Persekutuan Putrajaya, for now. In total, we have 54 pusat simpanan vaksin all over the country, including Sabah and Sarawak. But for this first shipment, it's going to be sent to those 14 sites in the states that I mentioned earlier. The last mile delivery will be handled by Bahagian Pharmacy of KKM. Last mile delivery meaning from the pusat simpanan to the pusat pemberian vaksin. NST, ya. Siapa ni nak tanya soalan? Come on Zoom quickly. Berita Harian. Ya. Ya. Saya ada 3 soalan. Yang pertama, boleh nyatakan pendirian, adakah Malaysia sudah buat keputusan nak bagi 2 dos atau 1 dos atau tangguh dos kedua? Soalan kedua, adakah kerajaan bekerjasama dengan pihak insurans supaya penerima vaksin yang mendapat kesampingan yang teruk atau mungkin kematian mendapat papasan supaya orang akan lebih yakin untuk ambil vaksin ini? Dan soalan ketiga, sekiranya jumlah penerima yang mendaftar kurang secara ketara lah, khususnya untuk fasa kedua dan ketiga, adakah kerajaan akan pertimbangkan untuk wajibkan pemberian vaksin untuk elakkan pembaziran? Soalan pertama berkenaan dengan perkembangan baru yang kita baca baru-baru ini, yang keluar daripada sebuah negara yang telah melaksanakan program vaksinasi mereka dengan agak cepat ataupun kadar yang cepat, nyatakan bahawa vaksin Pfizer 1 dos sahaja memberi keberkesanan tahap 85%. Namun demikian, kita masih lagi belum buat kajian data tersebut dan kita masih lagi kekal, jawatankuasa di bawah Dr. Adham dan saya masih lagi kekal dengan polisi iaitu 2 dos untuk Pfizer dan interval antara 2 dos itu adalah 21 hari seperti mana yang disarankan oleh pihak Pfizer sendiri.
Untuk perlindungan kepada mereka yang ada kesan sampingan yang serius, Jemaah Menteri telah putuskan dalam mesyuarat khas pada minggu lepas bahawa kita akan wujudkan satu skim, satu skim untuk kesan sampingan yang serius, dan kita akan umumkan dalam masa yang terdekat skim tersebut. Skim ini adalah untuk memberi perlindungan dan juga pembayaran ex gratia kepada sesiapa yang ada kesan sampingan yang serius yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pemberian vaksin. Yang ketiga adalah berkenaan dengan dasar untuk mewajibkan vaksin ini. Sekiranya pada fasa 2 dan ketiga tidak ramai yang ingin mengambil vaksin, kita belum lagi buat apa-apa keputusan. Masih lagi polisi pendirian kerajaan adalah program imunisasi COVID-19 adalah secara sukarela. Kita tengoklah nanti, kalau sekiranya tak ramai, then we will decide on another policy perhaps then. Siapa lagi? Balik. Ya. Dah. YB, Ya. has the government decided on request for teachers and media? Siapa ni? Nurah. Nura, okay Nura, sorry. Ya, Nura. NSC, YB. Yeah, what was your question? Has the government decided on request for teachers and the media to be in the early group for the vaccine recipients? And if so, how many people do you think will involve in this? Thank you. Yeah, thank you, Nura. We have been receiving requests from many different special groups to be included in the first phase. And the request from teachers is a reasonable request, seeing that schools will be open in March. We have constraints because of the supply, obviously. We only have 1 million doses for the first phase, and we've already registered 500,000 frontliners from the health sector and the non-health sector. But I have discussed with Dr. Adham and DG just now. We will bring this to Jawatan Kuasa next week. That's chaired by Dr. Adham and myself. I will ask the Minister of Education to list down the priority recipients from the teachers list first. The priority recipients from the teachers will be teachers with comorbidity, those at high risk of negative outcomes if they get COVID-19. So the short answer is yes, we will try to accommodate teachers. Yes, we will try to accommodate some of the frontline media in the first phase, subject to availability, subject to supply, but also based on risk assessment. We cannot do all the teachers at once. I will ask the Minister of Education to give me a list of teachers who have comorbidities as the first priority for teachers ahead of the opening of schools in March. I think that's a fair request from the teachers. Macam mana? Kita harap kita boleh selesai pada bulan April, ya. Sebab ini banyak melibatkan sektor perubatan, sektor keselamatan. So it's I wouldn't say it's a closed group, but it's a group that we can accommodate very quickly. Good morning, this is Shannon here from the Straits Times. Yeah, Shannon. Hi, I just wanted to clarify, you mentioned some of the vaccines are being sent overland from Singapore. Can we find out how many doses, and is it to all 4 sites in Johor? Yeah. And moving forward, is this going to be the mode of transport for the Johor sites all the way through the vaccination program? Yeah, I'm not going to provide you a breakdown of the dosage, but I will say that the overland is from Singapore to the 4 sites in Johor, to the 4 storage sites. The vaccines that arrived today left the factory, Pfizer factory in Perth, Belgium, and then it left the airport in Brussels. It did a transit in Leipzig in Germany. It did a transit in Singapore. That's why the vaccines are going on land from Singapore to Johor Bahru, because there was a transit in Singapore. Pfizer vaccines were transited and distributed at the Singapore hub for other Asia Pacific countries as well, in case you're wondering why it's coming from Singapore. Baby, Yep. YB, saya Ayu daripada Cosmo. Ya, YBAJ, tadi YB ada sebut yang program imunisasi COVID-19 diawalkan ke tarikh 24 Februari atau Rabu ini. Mungkin YB boleh jelaskan sedikit kenapa program ini diawalkan, apa signifikan dia?
Kita awalkan sebab pada asalnya kita memberi beberapa hari untuk pengedaran vaksin ke pusat simpanan vaksin. Lepas tu NPRA kena buat penilaian lot release ya kepada setiap penghantaran vaksin. Penilaian lot release ni, kalau tak silaplah Tan Sri, they have to inspect the delivery to make sure that the delivery is of high quality. Tidak ada apa-apa defect kepada delivery dan sebagainya. Tetapi apabila kita melihat kepada kecekapan NPRA, bahagian farmasi, KKM, and everyone is ready. Ya, kita dah check pusat pemberian vaksin semua dah bersedia. PM said let's start early. Tak payah kita tunggu sampai hari Jumaat, hari Rabu kita mula. Tapi mungkin sedikit tambahan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Najib Shah Abdullah akan menjadi antara dua individu pertama kan. Ya. Mungkin pada hari itu bersama-sama dengan 300,000 petugas kesihatan. Betul ke YB? Pada hari tersebut bukan semua 300,000 akan terima vaksin. Itu rekod dunia kalau boleh buat. We will of course spread it out throughout February, March, April ya. Kita akan mula pada hari tersebut dengan Tan Sri Mahyudin, dengan Tan Sri Nur Hisham, dengan beberapa frontliners, doktor, jururawat. And Dr. Adham said a few days after that, he will go somewhere, maybe Johor. Dia akan get his vaccine in Johor a few days after that. Yeah. I will also make arrangements for me to get my vaccine, mungkin di Negeri Sembilan, wherever. So we will do it in stages. Mungkin ada pada hari itu sahaja, pada hari pertama sahaja mungkin ada sasaran ke? Nanti kita akan update ya. Kita akan update. We just made the decision to start earlier. So we will inform you on the daily vaccination targets soon. Ada soalan lagi? Malaysia Kini, ada your hand up? You want to ask something? Yeah, YB, earlier from Malaysia Kini, is the government engaging private healthcare to administer vaccines? Why and why not? And secondly, how will you convince, this is on vaccination of undocumented migrants, because at the prior incident of mass graves when they were arrested, so how is the government going to target undocumented migrants for this vaccination program? I'll take the second question and I'll let Dr. Adham answer the first question, as that's a healthcare sector question. The question about undocumented migrants, we will be working together with international organizations like UNHCR. We'll be working together with civil society organizations and NGOs to reach out to these undocumented migrants. We are aware that the undocumented migrants have concerns that if they come forward for vaccinations, that they will be detained. So we are trying to get the message out that we will not detain them. We want them to be vaccinated because this is very important for our strategy to get herd immunity. But at the moment, because can you mute? Thank you guys. But because we want to ensure that they trust the message of coming out without fear of being detained, we will be using, as I said earlier, international organizations and civil society organizations to help us. So I'll be having a meeting with the IOs and the NGOs very soon, and I've asked Dr. Jamila also, who's been involved in humanitarian work, to reach out to the NGOs to work together with them so that we can have a convincing plan for undocumented migrant workers to come forward and to be vaccinated, and with the knowledge that they will be safe from detention. Over to Dr. Adham. Berkenaan dengan vaksin kerjasama kerajaan dan pihak swasta, kita dah ambil keputusan bahawa vaksin ini diberi percuma ya kepada penduduk Malaysia. Penduduk bermakna dia adalah warga negara dan foreigner lah, termasuk pekerja-pekerja ataupun mereka yang duduk reside di Malaysia. Untuk kerjasama pemberian vaksin kepada masyarakat, kita memerlukan vaksinator. Vaksinator ini mestilah di kalangan mereka yang mempunyai amalan sertifikat dalam perubatan. Jadi doktor, nurses, penolong pegawai perubatan, itu saja dibenarkan, termasuk doktor gigi lah ya, kerana tidak semua orang boleh vaksinate masyarakat. Untuk itu pihak swasta juga kita dah engage untuk melibatkan private hospital untuk memberikan vaksinasi, dan juga kita ada almost 250
private hospital, dan kita ada 8 hingga 9,000 general practitioner dalam negara. Setakat ini kita telah pun memulakan rundingan dengan 3,000 general practitioner untuk memulakan aktiviti pemberian vaksin, tetapi dalam fasa kedua. Perlu diingat bahawa kita ada 3 fasa, kita tidak terburu-buru dalam memberikan vaksin kerana kita nak capai herd immunity, atau yang penting immunity kelompok yang paling penting. Jadi kalau kita berstruktur, kita memberikan perkara itu berstruktur, dan semua yang diberi peluang adalah dalam fasa yang kita sebutkan, iaitu fasa pertama ialah frontliners yang terlibat, apa yang diberitahu oleh Menteri Mosty tadi. Kita melibatkan hampir 5,000 orang untuk fasa pertama. Fasa pertama bukannya berlaku satu hari, dia berlaku dalam masa selewat bulan Februari, Mac dan April. Fasa kedua ialah untuk mereka yang kita panggil sebagai perlu dilindungi, iaitu kumpulan vulnerable ataupun yang mereka mempunyai comorbidity, serta mereka yang berumur 60 tahun ke atas jika layak untuk divaksinat. Kumpulan ketiga ialah fasa ketiga ialah the rest of the penduduk negara kita, ya. Jadi kita ada plan yang telah pun kita maklumkan seawal bulan Februari yang lepas. Yang ini kita juga perlu supaya pihak swasta memainkan peranan dengan menampilkan pekerja-pekerja sekiranya mereka perlu dimasukkan dalam fasa 1, 2 atau 3. Dan fasa 2 sebenarnya bukanlah kita tunggu bulan Mei ataupun seterusnya. Kita masukkan fasa 2 dalam bulan April, in fact, kita masuk dalam bulan April. Dan fasa ketiga kita mulakan awal, kita masukkan dalam fasa kedua sendiri, Jadi untuk kerjasama tersebut kita dah selesaikan dengan fasa 1. Fasa 2 ialah pemberian vaksin di lokasi-lokasi yang lebih banyak, dan ini melibatkan seluruh negara di general practitioner dan juga pusat perubatan. Ataupun fasa ketiga ini advanced vaccination. Wabi Menteri Mosty telah pun mendapatkan lokasi-lokasi untuk mass vaccination, iaitu melibatkan lebih ramai orang datang ke satu tempat dan memerlukan lebih banyak vaksinator serta petugas-petugas termasuk sukarela, dan masa itulah kita perlukan lebih banyak pelibatan sektor-sektor swasta dan juga volunteer, Terima kasih. Ya. Program imunisasi kebangsaan akan diadakan pada 24 Februari ini. Jadi setelah menerima vaksin, adakah penerima vaksin ini akan mengikuti satu lagi program sebagai contoh untuk menilai keberkesanan vaksin tersebut? Terima kasih. Ya. Kita tahu bahawa satu vaksin yang dikeluarkan oleh Pfizer-BioNTech memerlukan 2 suntikan. Ada juga portfolio vaksin pengeluar lain yang hanya satu suntikan. Setiap kali kita memberi suntikan, kita tahu mereka telah pun menjelaskan dalam dossier ataupun dalam trial klinikal fasa ketiga, mereka ada efikasi dia, ada pencapaian sebanyak 80%. Tetapi untuk dos kedua penting kerana dia akan menambah lagi jumlah efikasi. Dan Pfizer-BioNTech telah mencapai 97% keberkesanan. Dan dia perlu dilihat selepas vaksin diberi dos kedua untuk kita membuat surveillance lepas tu. Dan surveillance ini yang saya beritahu tadi awal tadi bahawa kita akan bekerjasama dengan pihak Pfizer-BioNTech dan juga pengeluar vaksin-vaksin lain sekiranya vaksin lain digunakan dalam negara kita. Ya. Ya, untuk fasa pertama kita dah confirm dengan Pfizer-BioNTech. Yang berhormat Menteri Mosty dengan saya mempengerusikan jawatankuasa khas jaminan akses vaksin, yang kita dapat maklum bahawa pada 27 hari bulan Februari ini bahawa Sinovac yang bekerjasama dengan syarikat Pharmaniaga telah pun confirm untuk sampai. Tetapi Pharmaniaga dia akan melalui proses iaitu fill and finish, Maksudnya mereka akan membuat vaksin secara fill and finish dan kita akan distribute kepada tempat-tempat untuk kita vaksinate. Dan setakat ini portfolio yang kita yakin boleh kita dapat selain daripada Pfizer-BioNTech ialah AstraZeneca yang juga akan sampai sebelum fasa kedua bermula, Ya.
Ya, saya dengan YB Mosti, Menteri Mosti telah pun menyatakan bahawa kita akan mengeluarkan satu dokumen iaitu pasport vaksin kepada mereka yang telah menerima vaksin, dan ini sedang kita peralusi bahawa terdapat dua kaedah, iaitu pertama melalui MySejahtera, kita boleh pamerkan dalam MySejahtera. Yang kedua, kita akan buat secara fizikal, maknanya kalau ikut rancangan kita perlu lihat juga bagaimana negara-negara lain boleh collaborate dengan pasport vaksin tersebut. Terutama sekali apabila kita keluar negara. Pada hari ini kalau kita pergi ke Arab Saudi, kita perlu ada yellow book tu, iaitu kita perlu ada yellow book dengan Arab Saudi. Tapi negeri-negeri lain kita akan cuba untuk berunding bagaimanakah kita boleh selaraskan pasport vaksin di peringkat internasional. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya sebelum ini kita telah berbincang dengan pihak YBKJ dan juga Kementerian Kesihatan, di mana kita perlukan satu certification bagi mereka yang telah menerima vaksinasi. Apa yang berlaku ialah negara Singapura, Menteri Pengangkutannya juga menghubungi saya. Sama ada kita dapat membuat satu perakuan bersama ataupun untuk rantau ini, kita dapat satu universal certification yang mana kita boleh bincang. Jadi perkara ini akan dibawa pada Wisma Putra supaya dapat menerima satu kod ataupun satu certification yang diterima oleh negara-negara serantau. Jadi perkara ini sedang dibincang dan oleh kerana proses vaksinasi sedang berjalan, maka saya rasa kita akan buat tindakan susulan untuk memastikan mereka yang menggunakan lapangan terbang kita, mereka mengikuti SOP, dan begitu juga bila sampai ke negara lain, mungkin mereka tidak tertaluk dengan kuarantin lagi. Jadi antara perkara yang kita akan lihat, ianya akan menghidupkan semula sektor penerbangan di Malaysia juga. Untuk kawasan-kawasan serantau juga ia sangat perlu. Terima kasih. Alright, anything else? Last few questions. Last one or two questions, yeah? Dr. Adam has to go to Johor to receive the vaccines there. Yeah, who's this? I don't know whether to look at the screen or look at this. Yeah, bernama? Hi. Dia from Bernama. Ada two questions. Yeah. Pertama sekali, dilaporkan 1 Mac bermula pendaftaran untuk vaksin penerimaan vaksin. Saya nak tahu ada jangkaan tempoh masa untuk tamat tempoh pendaftaran, memandangkan mungkin akan ambil pendekatan terminggu dulu untuk penerimaan vaksin. No, there will be no close. We will not close the registration until we are done. Yeah, the registration will continue to be open. Pendaftaran akan dibuka sentiasa. Tidak akan ditutup sehingga kita selesai sasaran kita 70 hingga 80% daripada penduduk Malaysia. Will be ongoing. I can't hear bernama, sorry. Bernama, you're mute. My second question, kita akan tahu jangkaan tarikh ketibaan vaksin lain dan status kelulusan PRA for all those other balance for vaccines. Yeah, the submissions are on a rolling basis. So NPRA has, for instance, for the Sputnik vaccine, they have asked additional information from Duro Pharma and from Gamaleya. I can assure you that NPRA is doing their best to expedite the regulatory approval process for the other vaccines. Sometimes it requires NPRA asking the vaccine manufacturers for additional information that's not in the initial dossier. That's why we call it a rolling submission. So hopefully that can be done very soon. On the other vaccine delivery schedule, as I said, Sinovac is arriving on the 27th. That is still pending NPRA approval. And the other vaccines for AstraZeneca, we will get our delivery schedule in March. It's not coming in March, the delivery schedule in March. It could come in March, we don't know yet, because our AstraZeneca vaccines will be fulfilled out of a factory in Thailand, which is still currently being commissioned right now. Okay, last question. YBKJ. Who's this? Okay. Sorry, Sulin from Kodlu. Yeah. How many doses, do you know how many doses from Sinovac? Because it will take a while for the fill and finish process to, like, assuming we have regulatory approval for both the factory and also the vaccine as well.
Yeah, the bulk delivery on the 27th will be able to provide about 400,000 doses. Yeah, so again, it's pending NPRA approval. The bulk dosages have come in, principally for Pharma Niaga to do stability testing. NPRA has to make sure that it goes through stability testing, but there's enough in that initial delivery for about 300 doses that can be distributed for the immunization program. Okay, guys, thank you very much. I think that's all for today. Dr. Adam has to head off to Johor to receive the vaccines there. Terima kasih. Thank you.